tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang dikasihi sekalian. Ya, Alhamdulillah untuk tahun 2014 ini kita bersiaran kembali, cuma ditukar waktunya sahaja, iaitu pada hari Rabu pukul 5 suku pagi, 5 suku petang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pendengar, insya-Allah seperti biasalah ya, kita mulakan dengan di mana tajuk kita ialah seperti mana Siti dah sebut tadi, biar benar. Biasa orang kata biar betul, ya, tapi Ustazah pilih biar benar. Sebenarnya ada konten ataupun kandungan yang pada pandangan Ustazah ianya sangat penting untuk dikongsikan dengan kita bersama. Ya, kalau merujuk dalam Al-Quran, yang merujuk kepada hadis Nabi SAW yang bercakap soal kebenaran. Dan kita ingin tahu sejauh mana kebenaran itu, ya, kandungannya, konteksnya, aspek kebenaran tersebut yang selalu orang cakap supaya kita jadi orang yang benar. Ya, kalau kita lihat dalam suatu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Sesungguhnya kebenaran dalam kata dan perbuatan itu menunjukkan jalan ke arah kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke syurga. Dan sesungguhnya seseorang itu niscaya berlaku benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang ahli kebenaran. Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan ke arah kecurangan, dan kecurangan itu menunjukkan jalan ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu niscayalah berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dia isu dia macam ni, Siti, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya yang menjadi satu cabaran yang besar kepada kita semua dalam usrati ini, Ustazah khususkanlah kepada ibu dan ayah, kepada suami dan isteri, ialah untuk anak-anak kita ataupun pasangan kita melihat sejauh mana benarnya kita. Ustazah kira kalau dalam bab bercakap, dalam bab bagi nasihat, dalam bab menegur anak, menegur suami, menegur isteri, rasanya ramai yang pro kat luar sana. Betul tak, Siti? Betul, tepat. Ya, kalau dalam bab bercakap, ya, menegur dan sebagainya, ramai sangat. Dalam bab menasihati anak, Masya Allah, kadang-kadang anak kita confuse. Mak aku ni engineer ke ustazah? Macam tu, sebab terlampau banyak nasihat dia, pagi, petang, siang, malam. Lalu yang menjadi cabarannya apa? Untuk kita benar-benar dilihat benar oleh anak kita, oleh suami kita, pasangan kita, sama seperti mana yang kita cakapkan, yang kita nasihatkan, yang kita tegur dan sebagainya. Dan itulah yang pada Ustazah menjadi satu cabaran yang besar, ya, dalam usrati, dalam kekeluargaan. Ustazah ambil contoh, Hati, bagaimana ada seorang ibu dekat satu negara lah, negara jiran kita. Beliau memiliki 11 orang cahaya mata. Daripada 11 orang cahaya mata, kesemuanya, cuma Ustazah tak pasti bilangan yang tepat, kesemuanya mungkin 7 orang dah hafaz Quran, yang baki-baki ni sedang dalam, orang kata on the way nak hafaz Quran jugalah. Dia nak habiskan 30 juzuk. Apa kata jiran tetangga dia? Dia kata walaupun ibu tersebut, ya, suami tersebut, ayah tersebut ada 11 orang anak, tapi dia kata rumah dia tenteram, rumah dia harmoni, tak ada hiruk pikuk. Walaupun ramai. Kadang-kadang yang kami dengar hanyalah bunyi macam lebah. Agaknya kalau bunyi lebah ni bunyi apa, ya, Ti? Bunyi sayap je kot. Ini bukan lebah betul, Ti. Ini macam bunyi orang baca Quran. Bila ramai-ramai, ya, kadang-kadang bunyi macam suara lebah, kan? Ya. Jadi kata jiran dia, kadang-kadang kalau dengar bunyi pun bunyi macam suara lebah. Maknanya suara anak-anak sedang baca Quran. Malah kata jiran tetangga, kami ni yang anak 2-3 orang ni, ribut taufan dalam rumah tu bunyi macam anak 30 orang. Itu macam rumah kita lebih kurang kadang-kadang, kan. Ya, hiruk. Yang seorang menyakat, yang seorang menangis, yang seorang maknya pula tukar marah. Ya. Jadi kata jiran tetangga tu macam tu. Bila diinterview, diwawancara kepada ibu tersebut dan suami dia, Ustazah melihat jawapannya sungguh menarik.
Apa dia Ustazah jawapannya? Ya, jawapannya menyebabkan kita berfikir. Ya, jawapannya boleh mengajak kita untuk muhasabah diri sendiri. Dia kata, dia yakin dalam pendidikan. Dia yakin dalam membina anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau ini bukan profesor pendidikan. Ya, beliau ni bukan tetamu jemputan IKIM ke apa ya. Maknanya bukanlah kita kata tersohor ataupun ya kepakaran beliau dalam bidang pendidikan, tapi beliau ada keyakinan. Apa yang beliau yakin ialah saya yakin anak saya akan terbentuk seperti mana yang anak saya lihat dan dengar daripada ibu dan ayahnya. Apa yang anak tengok mak ayah dia, apa yang anak dengar mak ayah dia, apa yang anak rasa mak ayah dia, insya-Allah itu yang akan membentuk diri anak-anak. Lalu dia kata bertitik tolak daripada keyakinan tersebut, saya nak anak saya jadi hafaz Quran. Saya nak anak saya berdamping dengan Quran. Maka alhamdulillah saya mulakan daripada anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan, kalau tak saya baca Quran, kemudian saya penat, saya pendengarkanlah bunyi-bunyi Quran, kaset Quran, orang lain mengaji Quran dan sebagainya untuk anak dalam kandungan saya dengar. Bila dah lahir, anak saya tahriba pun saya baca Quran, anak dalam buai pun saya baca Quran, anak saya menyusu badan pun saya baca Quran. Bila anak tu dah besar, anak itu boleh melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ibu ayah mereka, hobi mak ayah mereka adalah membaca Al-Quran. Malah bila anak saya dah mula menghafaz, saya nak rasakan keperitan tersebut. Kadang-kadang mak ayah pandai marah-marah je, ya, pandai suruh-suruh je. Ya, hafal Quran lambatnya. Nanti berjanggut bermisai nanti baru habis hafal Quran. Macam-macam lah ayat mak ayah. Tapi kata ibu tersebut, dia nak rasakan keperitan dan kesusahannya, maka dia turut menghafal bersama-sama dengan anak dia. Subhanallah. Anaknya tak perlu disuruh macam anak-anak orang lain. Tak perlu dikerah, tak perlu dipaksa. Itu pengakuan ibu tersebut. Tapi dia kata, ketika mana kita benar dengan Allah, ketika mana kita membenarkan segala apa yang Allah telah nyatakan, kita menunjukkan ketaatan tersebut, kita dulu membenarkan apa yang kita tahu, Allah memudahkan jalan dalam mendidik anak-anak. Lalu anak-anak tak perlu disuruh macam anak-anak kita. Ya, dia boleh buat sendiri, faham sendiri, tahu banyak benda yang Allah sedarkan sendiri anak-anak tersebut. Mak ayah sikit-sikit je bagi nasihat. Sebab Allah Azza wa Jalla Maha melihat ibu tersebut, ayah tersebut, barangkali Allah melihat, ya, barangkali pada pandangan Allah, mak ayah ini orang yang benar. Mereka tahu, mereka buat dulu. Mereka bukan sekadar menyuruh anak-anak menjadi pendamping Quran. Apakah mak ayah itu tidak ada mak ayah mereka yang turut mahukan anak-anak mereka menjadi pendamping Quran? Sebab itu kita kata biar benar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang pasangan kita meluat dengan kita nasihat, meluat dengan kita berceramah, meluat dengan kita menegur. Sebab apa? Pada pandangan mata dia, kita tidak seperti mana yang kita cakap. Itu yang timbul meluat tu. Ya, betul. Kita tidak benar dalam percakapan kita. Dan inilah yang kita nak garap. Ya, tak lama pun masanya kita nanti kan, ya, sampai insya-Allah pukul 6. Apa sebenarnya konsep biar benar, ya, yang ustazah khususkan dalam Usrati ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana kita menjadi qudwah, menjadi contoh teladan kepada anak-anak, pada keluarga kita, kita memang kena pastikan diri kita benar. Dan ustazah rasa ini satu muhasabah kepada diri ustazah sendiri, ya Siti. Dah banyak sangat dah kita menegur, banyak sangat dah kita bercakap. Sekarang masanya tahun 2014 ini adalah tahun untuk kita benar-benar menjadi benar. Sebab Nabi pun sebut, ya, dalam suatu hadis memberikan gambaran bagaimana seorang laki-laki yang dihumban dalam neraka Jahannam, lalu terburai ususnya, Siti. Ya, bila dah terburai ususnya, dia kelilingi ususnya yang busuk itu. Cuba bayang, gambaran dalam neraka Jahannam, seorang laki-laki terburai usus, kemudian dia pula yang kelilingkan usus tu. Gambaran kehinaan, gambaran kebodohan, gambaran yang sangat jelek, yang sangat busuk, yang sangat kotor. Dia kelilingkan seperti mana keldai mengelilingi batu giling. Lalu orang-orang dalam neraka yang menjadi penduduk neraka melihat ke arah orang tersebut dan mereka kata, macam kenal je. Ya, bukan macam comel, Siti. Dia kata macam kenal je. Bukankah kamu dulu di atas dunia, kamu yang ajak pada kebaikan, kamu yang nasihat orang, kamu yang suruh orang buat baik.
Bukan ke atas dunia dulu. Kamu yang suruh orang jangan buat maksiat. Kamu yang cegah orang jangan buat perkara-perkara mungkar. Kenapa Tuan di sini? Dalam keadaan usus Tuan terburai dan Tuan mengelilingi usus yang terburai tersebut. Apa jawapan dia? Jawapan dia kembali kepada orang yang tidak benar. Ya, jawapannya benar, saya suruh orang buat baik. Benar, saya bercakap di mana-mana tentang kebaikan. Ya, di rumah, di pejabat, ya, di konti bercakap tentang kebaikan. Tapi sayalah orang yang tidak melakukan kebaikan tersebut. Saya cakap dengan orang ramai, saya cakap dengan siapa-siapa pun, saya cegah kemungkaran. Tapi Allah Maha mengetahui sebenarnya saya turut terpalit dengan kemungkaran tersebut. Ini adalah orang yang berdusta, orang yang tidak benar. Tempatnya di mana? Wal'ayazubillah, dihumban oleh Allah dalam neraka dengan pandangan yang sungguh hina dan jelek. Ya, sebab itulah kita mengajak pada tahun baru ini, biarlah kita benar-benar menjadi benar. Ya, pada pandangan Allah Azza wa Jalla, pada pandangan anak-anak kita, pada pandangan pasangan kita, pada pandangan sahabat handai kaum kerabat kita. Dan Ustazah bukan bercakap kepada tuan-tuan dan puan-puan sahaja, sebaliknya kepada diri yang lebih dekat mendengar apa yang sedang Ustazah bicarakan ini. Ya, diri sendirilah maknanya Siti. Dan bila mana tidak benar, jadi apa? Jadi topeng. Berapa ramai agak di luar sana orang-orang yang berjalan dengan topeng? Cuba gambarkan ya Siti, takut tak? Kalau kita berjalan kat luar sana, orang tu pakai topeng, orang ni pakai topeng. Kita berurusan dengan suami, suami kita juga pakai topeng. Masya Allah, kita hidup dalam keraguan, tak percaya orang tu, tak percaya orang ni. Sebab apa? Masing-masing bertopeng. Identiti diri yang sebenar tidak diketahui. Memanglah bunyi mulut dia indah belaka, tapi siapa tahu hati busuk yang ada dalam tubuh badan tersebut. Sebab itu seolah-olah gambarannya, kalau kita tidak benar, kalau usrah itu tidak benar, masyarakat itu tidak benar, seolah-olahnya kita engage, kita deal dengan manusia yang semuanya bertopeng. Takut kan Siti? Saya. Ya, macam kita dalam konti sekarang ni berdua, ada seorang lagi cameraman. Ya, kalaulah sekarang Siti nampak Ustazah kan, Ustazah pun nampak Siti. Tapi dari segi raibnya pada apa yang kita bicarakan ini, entah-entah yang Siti nampak hanyalah topeng Ustazah saja. Mungkin Siti nampak macam baik, ya, ataupun apa-apalah yang Siti nampak, ataupun Ustazah nampak Siti, Siti baik, Siti lembut, ya, Siti peramah, Siti hormatkan orang. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui apakah ini benar-benar original diri kita ataupun sebenarnya semata-mata topeng saja. Kita lebih tahu kan Siti, siapa diri kita yang sebenarnya. Sebab itu Ustazah mengajak, mari kita menjadi orang yang benar-benar. Ya, bukan topeng semata-mata. Ustazah ingat satu cerita yang terbaru jugalah tu. Ya, tak adalah menarik sangat. Menarik, insya-Allah. Saya excited nak dengar ya. Apa dia Ustazah? Dekat Korea ke kat China ke apa kan, ya. Bagaimana seorang suami saman isteri dia berjuta-juta. Sebab apa? Sebab dia rasa isteri dia tidak benar. Isteri dia tipu dia. Ya, sebab macam mana cerita dia? Isteri tersebut bukanlah cantik sangat, ya. Dia buat pembedahan plastik kan. Lepas tu jadilah macam mana yang diidamkan, dengan dagunya yang runcing, sebut nanti macam mana. Siapa tak kata nak kata macam mana perempuan yang cantik kan. Pipi bagai pauh di layar, macam-macam lah. Sehingga laki-laki ni orang kaya, ya, mestilah dia nakkan isteri-isteri yang seperti itu. Dia pun nak carikan kesempurnaan juga. Tengok dua-dua manusia nak cari kesempurnaan, Tuhan ajar sekali. Dua-dua sudahnya tertipu. Dia pun kahwin dengan perempuan ni. Bila lahir anak, anak tu tak macam ibu dia. Anak tu muka ibu dia yang asal sebelum plastik surgery tu. Jadi dia rasa tertipu, buat DNA, memang anak dia berdua. Barulah ingat anak orang lain. Ingat anak orang lain. Barulah tahu betul tu anak mereka berdua. Tapi rupa-rupanya isteri itulah ada wajah asal dia, wajah asli dia. Dan bila dia tengok wajah asal dia, jauh nak bandingkan dengan wajah selepas pembedahan plastik. Dia saman isteri dia berjuta-juta kerana penipuan tersebut. Ini dia manusia-manusia yang bertopeng, ya, yang kita nak elakkan. Sebab tu hilang aura kita dengan anak-anak, hilang aura kita dengan pasangan. Sebab apa? Kita tak menonjolkan diri kita yang sebenar, yang benar-benar benar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Ustazah akan menyebut aspek benar-benar, aspek kebenaran tersebut. Ya, yang pertama sekali dia ada 6 ciri-cirinya. Bila kita kata orang tu benar, apa ciri mesti dia ada 6 perkara. Yang pertama, benar pada lisan. Yang tu mestilah ya, perkataannya mesti perkataan yang benar, benar dalam pertuturan. Dan memang sebenarnya hari ni ramai juga orang yang kuat menipu, betul tak Ti? Kadang-kadang ya Allah manisnya mulut. Kalau madu. Ya betul. Tapi saya rasa semua tu memang bermula daripada rumah ya tuan-tuan. Kalau memang dah dibiasakan, anak tu memang tahu dah lah mak tu memang menipu, mak tu memang bohong. Ya, dia sebenarnya nak pergi ke shopping kompleks, tapi dia kata nak pergi dengar ceramah Ustazah Nur Hafizah. Jadi anak tu pun tahu dah, dia tahu sangat dah. Nanti balik daripada ceramah Ustazah, bawa balik plastik. Plastik tu kan ada cop. Ya, apa-apalah cop shopping kompleks kan. Ya, jadi kalau kita dah biasakan bertahun ni menipu anak daripada kecil, payah juga nak jadi ibu yang benar. Malah nak menitipkan kebenaran dalam diri anak-anak. 2014 tuan-tuan, mari kita jadi orang yang benar. Jom insya-Allah. Ya, sebab benar ni dia ada risiko. Manusia tak selama-lamanya buat baik. Ya, manusia tak betul saja jalan yang dia buat. Ada masa dia buat silap. Oleh kerana kita tak sanggup menerima risiko daripada kesilapan, menerima hukuman daripada kesalahan, sebab tu manusia menipu kadang-kadang. Kita pernah dengar Ustazah kan, berkata benarlah walaupun pahit. Ya. Orang nak cakap benar walau kana murra. Ya. Saya rasa semua orang nak cakap ada niat nak cakap baik, tapi tak sanggup menanggung kepahitan tu Ustazah. Ya, saya betul. Sebab itulah kalau kita boleh usia awal anak-anak kita 12 tahun, kita tak membayangkan bercakap benar tu ngeri. Ya, sebab kadang-kadang anak kita 12 tahun, dia bayangkan ngeri cakap benar ni. Sebab apa? Setiap kali dia bercakap benar, dia kena hukum lah. Sebab mak tu bukannya menghargai kata-kata yang benar. Mak tu terus tengok pada kesalahan yang dilakukan. Kadang-kadang kita kena nampakkan penghargaan kita kepada pengakuan dia yang jujur. Sebab tuan-tuan, kita pun sebagai hamba Allah, ya, selalu mengaku dengan Tuhan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Saya mengaku segala kesalahan saya. Ya, aku mengaku segala dosa-dosaku. Dan Allah tak marah kita saat kita mengaku. Malah Allah lebih sayang kepada orang yang mengaku. Dan insya-Allah akan Allah kurniakan taubat, ya, penerimaan taubat dan sebagainya. So kita pun kena ada sikit pengubahsuaian ibu-ibu ayah di luar sana, menghargai anak kita yang bercakap benar. Dan kita kena nampakkan bercakap benar jauh lebih penting, ya, daripada mungkin dia buat silap. Kesilapan tu boleh diperbaiki. Yang pertama tadi ialah mesti tidak boleh tidak benar dalam percakapan. Ya, kadang-kadang Siti, sebab banyak ya macam-macam jenis tudung ada kat luar sana. Jadi orang perempuan ni rajin beli tudung. Kalau dulu nak raya je beli tudung. Lepas ni sebab terlampau banyak, dia jadi tiap minggu ataupun tiap hari. Tengok pada kat mana dia jumpa tudung tu. Jadi kadang-kadang suami ni, ini luahan suami yang saya cakap ni. Suami ni kadang-kadang suka tanya bila nampak baru, yang ni berapa ringgit pula harganya ni? Saya tanya kan. Oleh kerana isteri dah biasa berbohong, dia tak mungkin akan cakap harga tudung tu RM300. Ya, kalau cakap RM300, dia pun boleh tahu mesti suami dia akan marah. Ya, jadi dia dah biasa dan dia takut dengan risiko tadi. Bila suami dia tanya, dia tak perlu fikir dah, terus berbohong. Ya, berapa? Ni tudung baru, alah murah je bang, RM310. Terus je keluar RM310. Padahal selai RM300. Ya, sebab nak bagi tahu, dah tak payah format-format dah. Dah tak payah fikir-fikir dah. Masya-Allah, itu akhlak mazmumah. Akhlak ialah tak payah fikir-fikir dah Ti. Terus keluar terus, sama ada baik ataupun buruk. Yang mazmumah tak perlu fikir, bila teragak je terus je. Bohong dengan suami, bohong dengan mak ayah, bohong dengan adik-beradik dan sebagainya. Sebab dah menjadi kebiasaan. Dah jadi tak payah fikir. Betul, masya-Allah. Bayangkan macam mana nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu aura tu hilang. Hilang aura kita sebagai ibu, hilang aura sebagai suami ataupun isteri. Sebab kita sudah dilihat memang tidak benar daripada lisan kita lagi. Ya. Dan kalau kita nak tahu, bila orang tu menipu, sepatutnya dia akan rasa susah hati. Tapi oleh kerana dah terlampau biasa sangat menipu, tak susah hati dah, relax je. Tenang lah, 3 pinggan boleh makan lepas menipu suami. Padahal dalam konsep Islam, al-ithmu ma haka fi sadar wa karihta an nattali'a alaihi an-nas
wal bir matma'anna alaihi al-qalbu wa tma'annat ilaihi an-nafs. Padahal itu kaedah yang Nabi kata. Benda yang tak baik, dosa ni ialah sesuatu yang merisaukan hati, menyempitkan hati, menyusahkan hati. Jadi kita boleh nilai benda baik tak baik tu dengan kita rasa hati kita ni senang hati ke susah hati, sempit hati, risau ke tidak. Dan benda yang baik tu benda yang melapangkan hati. Walaupun kita kena terima hukuman di atas kesalahan kita dan kita mengaku bercakap benar tadi, tapi kita lapang. Sebab apa? Sebab kita telah melakukan suatu kebaikan yang namanya bertutur dengan benar. Tapi masalah sekarang yang Ustaz nampak, sampai tahap tak ada rasa apa dah. Sebab dah biasa sangat menipu, dah tak dapat lagi dah nak buat penilaian dari sudut suka hati ke, susah hati ke, murung ke apa. Kita dah jadi senang hati je menipu. Saya sampai kalau tak menipu, Masya Allah, terbalik pula. Kalau tak menipu, susah hati pula tak menipu. Betul. Ya, cuba bayangkan generasi lagi 20 tahun kalau dibina dalam usrah-usrah yang selalu bercakap tidak benar, yang tidak ada kebenaran dalam rumah tangga tersebut. Cuba bayangkan 20 tahun lagi generasi apa yang akan kita bangunkan. Generasi yang menipu, Masya Allah, menipu di sana sini. Sebab itu yang pertama, benar dari sudut lisan. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak. Yang ini pun kena benar juga. Ya, benar dalam niat dan kehendak ni maknanya kena betul niat kita, betul kehendak kita. Ataupun kita kata kena ikhlas lah. Ya, niat dan kehendak tu biar tepat, biar betul. Dan bila bercakap soal ikhlas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah nak kita, mari sama-sama kita belajar merenungi suatu ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 66. Ya, ayat Quran ni mukjizat Quran ni, ia semakin dikaji semakin dalam, semakin indah, semakin cantik. Dalam surah An-Nahl ayat 66 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna lakum fil an'am la'ibratan nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, Ustazah suara tak berapa elok nak baca lagu. Nak baca jadi terhenti-henti ya tuan-tuan. Tapi ni ayat Quran An-Nahl ayat 66. Sesungguhnya dalam kehidupan binatang ternak itu ada pengajaran. Allah nak suruh kita tengok binatang ternak. Binatang ternak ni apa dia ti? Ya? Kambing lagi? Lembu lagi? Ayam binatang ternak juga binatang ternak ni yang 4 kaki. 4 kaki. An'am ya. Lembu, kambing, unta, kerbau. Okey. Allah suruh kita tengok. Payah juga nak cari kerbau dekat Kuala Lumpur contohnya kan ya. Allah suruh kita tengok untuk ambil pengajaran. Apa yang Allah suruh tengok? Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan. Kami bagi kamu minum daripada binatang ternak susu. Ya, susu khalisan, labanan khalisan. Susu yang sungguh murni, yang sungguh suci. Padahal mimma fi butunih, yang datang daripada perut-perut haiwan tersebut. Min baini farthin wadam, di mana dalam perut tu ada apa? Ada darah dan ada najis. Cuba bayang tuan-tuan, Allah berikan perumpamaan cukup cantik. Nusqikum, kami bagi kamu minum susu yang sungguh murni, suci, bersih, putih. Ya Allah, kalau tuan-tuan tengok unta, susu unta, kita pergi Mekah, pergi ladang unta, tengok yang betul-betul fresh tu, baru perah ni, berlari-lari orang Arab tu mengantar susu kat kita. Ya, kita akan nampak berbuah-buah susu tu. Susu tu warna dia sungguh cantik, putih macam nak kebiru-biruan. Cantik sungguh, tidak sama macam susu yang kita dah simpan 5-6 hari. Dia macam kuning-kuning sikit kan ya. Susu putih sangat dan kita minum. Susu tu baunya wangi, susu tu lazat, susu tu berkhasiat. Tapi Allah suruh fikir, datang daripada mana susu tu? Mimma fi butunihi min baini farthin wadam, daripada perut dia yang bercampur darah dengan najis. Tapi bila Allah nak keluarkan bagi manusia minum, aku jadikan susu putih bersih. Subhanallah. Bayangkan saja kalau ada setitis darah dalam susu tu, agak-agak jadi warna apa susu tu? Jadi warna pink ya, kalau najisnya ada setitik saja dalam susu, jadi keruh, jadi warna kuning, jadi warna hijau. Tapi subhanallah,
Allah nak beri kita minum, tuan-tuan, Allah beri yang terbaik. Dia berikan susu putih. Sebab tu susu warna putih, kalau warna hitam payah kau nak nampak khalisan dia. Nak nampak suci murni dia tu. Warna putih, tak ada sikit pun darah, tak ada sikit pun bekas najis. Walhal keluar daripada mimma fi butuni, daripada perut yang pastinya bercampur di antara darah dengan najis. Allahu akbar. Sa'iran lisyaribin, diberikan Allah untuk orang minum. Sebab itu ada ulama sebut perkataan ikhlas, yang kita kata nak benar dalam kehendak dan niat. Maknanya kita cuba letak, tuan-tuan, biarlah apa yang kita nak persembahkan kepada Allah, ya, bermula tahun 2014 ini, semurni, setulus, sesuci, seputih susu-susu yang Allah keluarkan daripada binatang ternakan untuk kita minum. Tak ada bercampur dengan apa-apa kekotoran, tak ada bercampur dengan warna-warna lain, dengan niat-niat yang lain. Jadi kita belajar, ya, sebab nak betul-betul benar dalam niat dan kehendak ni perlukan proses juga. Ya, betul. Dia mula-mula tu betul. jadi. Ya, mula-mula tu dia bercampur-campur jugalah sikit-sikit. Ya, tapi proses tersebut sepanjang kita melakukan. Sebab tu dalam Islam kaedahnya, tuan-tuan, bila kita dah melakukan sebarang amalan, sebaiknya kita istighfar, minta ampun dengan Allah. Sebab pasti amalan kita tu tak bersih. Ya, mesti ada di sana sini kekotoran dia. Padahal Allah beri kita yang terbaik belaka. Ya, kita istighfar, ya Allah, aku tak pernah mampu nak berikan yang terbaik untuk kamu, ya Allah. Walhal setiap saat aku menerima yang terbaik daripada kamu. Jadi istighfar selepas amalan untuk membersihkan amal kita, biar jadi seperti sesuci, ya, setulus, seputih susu yang Allah kurniakan untuk kita minum. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut tentang benar dalam niat dan kehendak, itu cabarannya. Bagaimana nak belajar untuk jadikan dia ikhlas? Ya, bagaimana untuk terus ikhlas benar-benar dalam niat dan kehendak itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya, kita cuba, insya-Allah. Yang ketiga, kebenaran dalam hal azam ataupun ketetapan hati. Siti, kalau ada soalan daripada Facebook, Siti boleh tolong tanyakan lah, ya. Okey, boleh. Okey. Baik Ustazah, sambil-sambil Ustazah mungkin nak rehatkan sikit. Ustazah tak sihat sikit hari ni, ya. Okey, tapi apa pun alhamdulillah dapat juga ke konti. Okey, sebelum kita sambung, apa antara 3 ciri untuk kita benar ni? Okey, antara yang saya nak raikan saat ini, kita ada soalan daripada Anwar Mastura. Dia kata, soalan saya Ustazah, kebenaran tentang qada dan qadar Allah dalam hal kehidupan. Contohnya orang tua kata wanita mengandung perlu simpan paku ni. Dia nak tempat pandang Ustazah, boleh kita raikan ni, walaupun mungkin tak ada kaitan sikit dengan tajuk. Okey, benda tajam dalam beg dan sebagainya untuk elak gangguan syaitan. Tapi bila anak ataupun menantu tak mahu ikut sebab percaya pada kuasa Allah, mula ada yang kata si anak tak dengar kata. Adakah perlu tegakkan kebenaran depan orang macam tu Ustazah? Kalau cakap nanti tunjuk pandai atau degil orang kata kita. Macam mana Ustazah? Okey, kalau dah masuk dalam bab-bab yang boleh yang bersangkut paut dengan akidah, sebab kalau kita kata kalau ada paku ke akan menyebabkan gangguan syaitan, ya. Kalau ada paku dalam beg, Ustazah ingat kita kena didik juga masyarakat untuk kembali cakap benda yang benar. Sebenarnya Ustazah fikir orang-orang tua kita tak nak nanti benda-benda yang tajam itu berakhir dengan mudarat kepada diri kita sendiri. Sebab tu dia minta kita jauh. Ya, bukanlah benda-benda yang tajam tu menyebabkan berlakunya sesuatu musibah, tetapi barangkali mereka bimbang kalau kita tak boleh menguruskan hawa nafsu dengan baik. Ketika itu ada bisikan syaitan, kita pula tengah marah, jadi benda-benda yang tajam pula dekat dengan kita, maka itu menjadi ruang, kan, ya, menjadi lebih mudah untuk syaitan membisikkan satu perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Cuma olahan dan penghuraian daripada petua orang tua-tua ni kena lebih jujur dan lebih benar. Semacam contoh, jangan main dekat luar sana, ya, ada hantu kopek lah, nanti dia sorok kita. Jadi banyak sangat padahal saya rasa niatnya baik, ya, kehendaknya tu baiklah, tapi tidak benar dalam penghuraian. Sebab benda tu tidak berlaku pun. Lebih baik dituntun, dibimbing. Memang dalam Islam tidak baik anak-anak berkeliaran waktu senja. Ya, sebab itu waktu ataupun saatnya syaitan merasuk. Dan benda itu ada disebut oleh Nabi SAW. Penjagaannya bagaimana? Dia kena baca isti'azah dan sebagainya. Tutup pintu-pintu rumah kita ni supaya tak dimasuki syaitan. Lebih baik kita didik masyarakat kita, generasi kita ini,
dengan bercakap sesuatu yang benar atas asas kebenaran. Daripada kita takut jadi sesuatu tapi kita pergi reka-reka pula. Tak elok macam tu. Yang itu memang tak baguslah. Apatah lagi benda tu berkait dengan soal akidah. Kita secara tak langsung benda yang dicakap tu nanti anak tu akan ingat, kalau bawa benda tajam-tajam ni, benda tu akan menyebabkan musibah. Musibah tu berlaku kerana apa? Kerana benda tajam. Jadi benda tu tak betul di sudut akidah dia. Segala apa yang berlaku semuanya dalam ketentuan dengan Allah, izin Allah Azza wa Jalla. Baik. Okey, satu lagi. Dafi Suryani binti Abdul Manan ditanya, Ustazah, saya nak tanya kepada Ustazah, macam mana nak lembutkan hati kedua-dua ibu bapa saya yang sangat keras dalam mendidik anak-anaknya. Saya perhatikan dalam beliau mendidik kami, salah silapnya tak bertempat. Jadi mohon pencerahan dari Ustazah. Kami tak nak jadi anak derhaka, dan doa dan amalan apa untuk melembutkan hati kedua-dua orang tua. Baik, memang itu pun di antara perkara yang banyak sangat diajukan oleh anak-anak pada Ustazah. Ya, sebab mak ayah sendiri tidak terdidik untuk mendapat satu pendekatan pendidikan yang betul dalam mendidik anak-anak. Apatah lagi kalau Ustazah tak sempat nak tanya dengan saudara kita yang bertanya dalam Facebook ni, macam mana latar belakang ibu ayah tu. Sebab ibu ayah yang pemarah ni biasanya banyak punca. Dia di antara puncanya ialah tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan ni orang lembut pun jadi garang. Betul. Kalau dah ada benda yang mendesak ni kan, jadi Ustazah harap anak-anak juga belajarlah meraihkan ibu dan ayah. Belajar meraihkan ibu dan ayah. Apatah lagi kalau kita dah besar, kita dah sekolah menengah, dah masuk universiti, belajarlah meraihkan ibu dan ayah. Sabarlah juga dengan ibu dan ayah. Bukan mak ayah je kena sabar dengan anak-anak, anak-anak juga kena sabar dengan ibu ayah. Kita ada banyak kisah-kisah zaman-zaman Nabi SAW, bagaimana anak-anak yang berdepan dengan ibu ayah yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Contoh seperti anak-anak Amr bin al-Jamuh dulu, sebelum dia beliau bersama menerima ajaran Rasulullah SAW, dengan macam-macam lah berhalanya, dibagi makan dan sebagainya. Jadi anak tu berfikir cara yang lebih kreatif. Sebab dalam masa yang sama tak nak bagi kecil hati, tak nak bagi macam-macam lah. Jadi Ustazah harap anak-anak juga belajar meraihkan, tahu punca dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, sebab ini anak yang tanya kan, dalam masa yang sama Ustazah harap kalau mak kita marah dan sebagainya, ayah marah, jangan jadi seperti api yang dicurahkan minyak. Kalau mereka marah, Ustazah perasan benda ni, psikologi ni sangat bagus. Kalau orang marah dengan kita, kadang-kadang dia seronok juga kalau kita marah dia balik, ataupun kita lawan balik. Barulah syaitan iblis tu rasa puas hati, melawanlah kamu. Lama-lama macam-macam lah bergaduh. Tapi kalau kita diam, kita anggur elok-elok, dia ibarat macam ni tau, Siti, ibarat orang lemparkan handphone kat kita. Kita sambut handphone tu, sambut. So maknanya kalau orang marah, terutama mak ayah marah, cuba kita sambut kemarahan dia tu dengan tenang, dengan lapang. Lama kelamaan benda tu akan jadi reflect balik kepada orang yang marah. Dia lama-lama dia akan rasa macam bodoh je aku ni, marah beria-ria, orang tak lawan pun. Kita diam. Nanti bila dah reda, kita bercakap dengan bijaksana. Dan Ustazah lihat begitu keadaan anak-anak di zaman-zaman dulu yang berhadapan dengan mak ayah yang musyrik ni, yang mensyirikkan Allah. Mereka bijak, mereka kreatif, mereka sabar. Itu di antara resepi yang sangat diperlukan, bijak, kreatif dan sabar. InsyaAllah lama kelamaan berkat kesabaran anak-anak tu, kita akan miliki ibu ayah yang tenang, yang sabar, yang sungguh benar dalam segala tindakan dan kata-katanya. Okey, mungkin dapat sambung sharing kau Ustazah antara 3 lagi ciri-ciri biar benar ni. Apa dia? Itulah tu. Nak sambung hari ni ke sambung minggu depan, Siti? Mungkin Ustazah. Okey, satu yang pertama, yang ketiga ialah kebenaran dalam hal azam ataupun ketetapan hati. Keazaman tu pun nak kena. Kadang-kadang ada orang langsung tak ada azam nak benar. Macam mana? Azam pun tak ada. Dia kalau tanya dia macam mana tahun baru ni, sama je lah. Apa yang beza? Tak ada apa yang beza. Maknanya dari sudut nak memiliki azam pun fail. Padahal
kita ni disuruh dan digalakkan biar kita berazam, biar ada ketetapan hati untuk sesuatu, dan kita benar dalam keazaman. Ya, contohnya. Ini contoh-contoh nak memahami yang ketiga ni. Kalaulah ya Allah, jika aku dikurniakan rezeki. Ya, kita kena bezakan ya, kalau yang sudah berlaku dengan kalau yang belum. Contoh yang tak boleh ni, kalau aku tak ikut jalan tu, pasti kereta ni takkan aksiden. Itu kalau dah sudah, ya. Padahal benda yang dah berlaku tu semua tu memang dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla yang mengandungi banyak hikmah. Tapi yang Ustazah maksudkan soal azam, soal ketetapan hati untuk yang akan datang. Jika Allah kurniakan aku rezeki yang melimpah ruah, pasti aku akan berikan lebih, ya, untuk sedekah, untuk infak. Ada orang nak berazam tu pun takut. Ya, maknanya berazam pun tak betul dah, ya. Dia kata kalau aku kaya, aku nak letak swimming pool 15 tingkat. Contohnya lah, maknanya ya Allah, dari sudut azam pun dia tidak memiliki kebenaran dalam keazaman dia. Contoh kita kata, kalau sihat, ya, Allah kurniakan kesihatan, insya-Allah kita nak pergi tunaikan umrah ke. Maknanya soal keazaman dan keteguhan hati itu pun nampak benar, sesuai dengan nas Quran, dengan nas sunnah, ya, dengan nas hadis. Maknanya yang tidak berlanggar ataupun meraihkan juga maknanya segala apa yang menjadi ajaran dalam agama kita. Baik, mungkin seminit Ustazah kesimpulan. Kita akan sambung nanti bahagian kedua untuk tajuk biar benar ni, minggu depan. Okey, kesimpulan Ustazah. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, buat sementara waktu ini mari kita dengan apa yang kita dah tahu tentang 3 kebenaran tadi, marilah kita berlatih, ya, kita memperbaiki diri untuk berkata benar. Dan sungguh orang yang berkata benar seperti mana hadis yang pertama yang Ustaz bacakan tadi, kebenaran itulah yang membawa kepada kebaikan, ya, yang membawa kepada pintu-pintu kebajikan, dan pintu-pintu kebaikan itulah yang membawa kita kepada syurga, insya-Allah. Jadi berlaku benarlah, belajarlah untuk kita jadi benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan